أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah sekalian? Bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, yang mana rancangan ini kita akan bertadabbur, meneroka, merenungi isi kandung ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat memahaminya serta beramal dengannya. Dan seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama tuan-puan kita mulakan dengan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita untuk kita amalkan pada hari ini dan akan datang insya-Allah. Dan seperti biasa bersama dengan kita tokoh qari kita yang terkemuka yang tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Doktor apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari ini kita masuk surah yang istimewa sikit Ustaz. Masya-Allah. Saya dah tengok tadi surah tadi macam rasa berdebar sikit. Berdebar. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Baik, tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan masuk kepada halaman yang ke-572, yang mana kita telah pun memasuki surah yang baru, iaitu surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini adalah mengenai tentang Al-Jin, iaitu tentang jin. Apakah perbincangan kita pada hari ini? Sebelum itu, mari sama-sama kita perhatikan sinopsis perbincangan kita. Apakah tajuk-tajuk ataupun tema yang akan kita telusuri pada hari ini, iaitu yang pertamanya mengenai tentang keimanan jin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Al-Quran Al-Karim. Dan yang keduanya, kita melihat bagaimana jin mencuri berita ataupun khabar berita dari langit. Jin curi ya? Jin curi juga cerita dari langit dan dilemparkan dengan panah api. Manakala yang ketiganya, kita akan melihat adanya jin Islam dan jin kafir. Jin Islam akui kekuasaan Allah dan beriman kepada Al-Quran sesaat mendengarnya. Inilah dia 3 topik perbincangan ataupun 3 tema perbincangan yang akan kita lalui pada hari ini. Agak menarik juga, walaupun saya ni bukanlah pakar-pakar mengenai tentang jin ni Ustaz Tirmizi, tapi kita sama-sama tadabbur, kita bincangkan apakah pengajaran yang boleh kita lalui daripada surah Al-Jin ini. Sebelum kita memulakan, mari sama-sama ibu ayah, tuan-puan, kita bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi Ali kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi selaku host dan juga pentadabbur kita pada pagi ini, pada kali ini. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah pastinya pencinta Al-Quran Karim, mudah-mudahan kita semua diberi tergolong dalam golongan Ahlullah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Allah ialah orang yang jadi ahli Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita akan sama-sama masuk surah baru, surah Jin. Bila saya sebut berdebar tadi, itu bukanlah kerana jin tu, kerana semuanya makhluk Allah belaka, kan? La na'budu illallah, kita tidak menyembah melainkan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ayat-ayat di surah jin tak banyak dalam Quran ni, ada surah jin. Maka struktur ayat pun berbeza. Bunyinya, tempat berhentinya, saya ketika ulang-ulang tadi berbelit-belit juga lidah.
ketika Dr. Sanusi ulang kaji, saya ulang juga ayat Quran. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca suratul Jin daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang pertama daripada suratul Jin, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan, iaitu bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang amat menakjubkan, iaitu bacaan Al-Quran. Ketika menghuraikan mengenai tentang surah Al-Jin ini, para ulama ataupun ahli tafsir cuba mengaitkan tentang apakah sebenarnya insiden yang berlaku pada kali pertama ataupun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada dia, lalu dikatakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada kamu bahawa ada golongan jin yang curi-curi dengar. Istama'a itu kadang-kadang kalau kita tengok dalam bahasa Arab membawa maksud istatlaba, iaitu dia curi-curi, maknanya seakan-akan istatlaba, dia bukan tahu, yang maknanya Rasulullah tak sedar yang dia sedang diperhatikan oleh golongan jin, tetapi maknanya baginda tidak tahu yang dia sedang didengari ataupun dikelilingi oleh kumpulan jin ketika baginda membacakan Al-Quran. Baik, mengenai tentang ayat yang pertama ini, sebenarnya para ulama ahli tafsir berbeza pendapat, ataupun ada yang menukilkan beberapa hadis yang menunjukkan sebenarnya bagaimana insiden tersebut berlaku. Syekh Tantawi dia meriwayatkan 3 kisah yang berbeza, 3 insiden yang berbeza yang mungkin boleh dikaitkan dengan peristiwa kumpulan jin ini datang nak bertemu ataupun curi-curi dengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Kisah yang pertama adalah yang diriwayatkan sendiri oleh Al-Imam Bukhari. Apakah kisah dia? Kisahnya adalah apabila wahyu ni turun di bumi Arab itu, maka langit telah ditutup. Sebelum itu kaum jin ni cuba curi-curi berita daripada langit untuk mengetahui masa depan, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tetapi satu ketika langit tertutup sehingga golongan jin dipanah dengan petir. Lalu mereka tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan kita ini tidak boleh dah nak mencuri berita daripada langit?
Lalu mereka diperintahkan oleh ketua mereka untuk merantau ke seluruh pelosok muka bumi untuk memerhatikan apakah yang telah berlaku di muka bumi sehingga pintu langit ini telah ditutup. Sehinggalah apabila mereka sampai di Suq Uqaz, iaitu tempat di mana Rasulullah, Suq Ukaz, kita panggil Suq Ukaz iaitu pasar Uqaz, ya, yang berada di Nakhlah, kalau tak silap saya antara Makkah itu juga sendiri, kawasan yang sekitarnya. Maka mereka melihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mendirikan solat subuh berjamaah bersama dengan para sahabat. Ada yang kata Rasulullah solat sendirian, ada yang kata kerana riwayat tersebut menyatakan Rasulullah keluar beramai, iaitu dengan sahabatnya. Maka ketika mana Rasulullah mendirikan solat subuh, solat fajar tersebut, golongan jin mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, maka mereka pun takjub, mereka rasa sangat kagum. Mereka kata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami dengar satu bacaan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Ini peristiwa yang pertama yang diceritakan sendiri oleh Al-Imam Bukhari di dalam tafsirnya. Manakala yang kedua, kalau kita perhatikan, adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, yang mana Rasulullah tahu golongan jin datang kerana dia memang bertemu dengan atani da'iyal jin, aku telah didatangi oleh pendakwah daripada golongan jin. Kan kalau kita sekarang ni ada rancangan da'i imam muda, yang ni ada da'i daripada jin sendiri. Da'i daripada jin ni ustaz, dia datang bertemu dengan Rasulullah, minta supaya Rasulullah ajarkan kepada dia mengenai tentang Al-Quran dan sebagainya. Lalu Rasulullah offer kepada para sahabat siapa yang nak ikut. Yang ikutnya akhirnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan pertemuan Rasulullah dengan golongan jin ini dikatakan berlaku juga di Makkah, yang sebahagiannya berpendapat di Masjid Jin ataupun di satu pokok di Makkah, yang mana mereka kategorikan sekarang ni lokasinya adalah di Masjid Jin di Makkah. Ada yang berpandangan sedemikian. Itu kisah yang kedua. Manakala kisah yang ketiga adalah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif. Bayangkan tadi tuan-puan, maknanya Rasulullah berdakwah di Taif, kena baling batu, kena ejek, kena pulau, kena halau dan sebagainya. Maka apabila datangnya malaikat bukit untuk menghempapkan bukit ke atas penduduk Taif, maka Rasulullah kata tak perlu. Maknanya Rasulullah mendoakan agar keturunan mereka beriman kepada Al-Quran dan juga kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala datangkan golongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, sehinggakan mereka beriman seakan-akan kalau manusia tidak mahu beriman, kalau penduduk Taif tidak mahu beriman, maka ada golongan jin yang ingin beriman kepada Al-Quran dan jin ingin mendengar kalimah-kalimah Allah. Inilah yang menariknya mengenai tentang ayat pertama daripada surah Al-Jin ini. Dia berkaitan dengan 3 insiden. Para ulama mengaitkan ada 3 insiden yang berlaku seperti mana yang diceritakan di dalam hadis. Dan suka juga untuk saya singkap kembali. Kalau kita tengok menarik sebenarnya Ustaz Tirmizi, maknanya kalau sebelum tu surah Nuh ni, Nabi Nuh berdakwah beribu tahun, beratus tahun, kaum dia tak nak dengar. Tapi bila berdakwah dengan golongan jin ni, tak payah berdakwah, maknanya dia curi-curi dengar, sehari je pap, terus masya-Allah, maknanya boleh dikatakan terus mereka beriman. Jadi kalau kita nak tengok kat sini, seakan-akannya golongan jin ni pertama kali dengar Al-Quran terus beriman. Kadang-kadang mereka lebih baik barangkali daripada manusia itu sendiri, beribu tahun dah dakwah tapi tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik pengajaran yang kita pelajari daripada dan perkaitan dia dengan surah sebelumnya. Kalau surah sebelumnya tu tadi menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Nuh ni, Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, tak nak dengar juga dakwah Nabi Nuh. Tetapi golongan jin ini, kaum jin ini, mereka dengar Al-Quran sekali terus beriman. Bahkan mereka menyatakan Al-Quran ini sangat menakjubkan. Apa yang mereka sifatkan kepada Al-Quran, mereka kata yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Dalam ayat yang kedua mereka berkata yang memberi petunjuk, iaitu Al-Quran itu memberi petunjuk jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali untuk menyengutukan Allah. Ini yang menariknya tentang pengakuan golongan jin itu sendiri tentang apa yang mereka sifatkan terhadap Al-Quran. Sehingga kan sebahagian ulama berpandangan barangkali sebahagian golongan jin ini lebih baik daripada kita. Yang ni saya nak menegaskan kepada tuan-puan, saya suka bincang dengan pelajar saya. Kadang-kadang saya kira ada teori kita ni yang tak kena. Ada satu teori dulu saya dengar waktu dekat sekolah,
para pelajar ceritakan, dia kata sebaik-baik jin ini adalah sejahat-jahat manusia. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Kalau kita tengok dekat sini, golongan jin ni lebih baik pula daripada kita. Pertama kali terus beriman. Yang keduanya mereka bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah ni boleh dikategorikan, dianggap sebagai para sahabat kerana dia bertemu dengan Rasulullah. Definisi sahabat adalah man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan dia, wa mata alal islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Maka bagi mereka yang memenuhi 3 definisi ini, dia boleh dikategorikan sebagai sahabat. Perhatikan golongan jin tu tadi, mereka bukan sahaja beriman kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah, bahkan kalau dia mati, saya pun tak tahu maknanya golongan jin ni mati dah ke belum ataupun tidak. Ini menunjukkan maknanya dia seakan-akan memenuhi, hampir-hampir memenuhi ciri sahabat. Hebat golongan jin ini. Jadi kalau kita nak kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, tak kena juga tuan-puan. Kalau kita tengok kaum Nabi Nuh tu tadi menolak dakwah Nabi Nuh, takkan kita nak kata itu sejahat-jahat tu. Baik lagi golongan jin ini beriman mendengar Al-Quran. Dan daripada 2 ayat ini, daripada 2 ayat yang pertama ni dapat kita satu pengajaran bahawa sebenarnya sekurang-kurangnya peranan kita sebagai seorang Muslim adalah menyampaikan kebaikan melalui Al-Quran. Tengok golongan jin ini tadi, apabila mereka nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, mereka ni balik kepada kaum mereka munzirin. Dalam surah yang lain disebutkan mereka ni balik kepada kaum mereka memberikan peringatan, menceritakan tentang Al-Quran. Ini peranan yang kita boleh belajar daripada surah Al-Jin. Apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka sampaikan semula kepada kaum mereka dan mereka mengajak kaum mereka kepada kebaikan. Dan mereka mendengar Al-Quran terus beriman kepada Allah Ta'ala. Ada 2 pengajaran penting daripada 2 ayat pertama ini. Yang pertama, kita perdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Kalau naik kereta, apa salahnya sekali-sekala dengar baca Al-Quran ataupun dengar Al-Quran, kerana memadai dengan dengar Al-Quran sahaja, barangkali mereka boleh menyentuh jiwa mereka. Kan kalau kita tengok ada video-video dalam YouTube, dalam Facebook, ada diperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang kafir, orang-orang di Amerika ke, di Eropah dan sebagainya. Bila dia orang dengar Quran, dia orang rasa seronok, ada yang rasa tersentuh, ada yang rasa menangis. Tengok mukjizat Al-Quran, dengar sahaja Al-Quran, maka mereka dah tersentuh, Ustaz. Maknanya kalau kita boleh sebarkan pendengaran ataupun dengar Al-Quran ni, seperti mana golongan jin dia tersentuh. Sebab tu dalam Al-Quran ada kata fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang kafir yang nak datang mendengar ataupun meminta perlindungan, tak apa, kita datang duduk dengan mereka, berikan mereka perlindungan ataupun perjiranan tu tadi. Mudah-mudahan mereka mendengar hatta yasma'a kalam Allah. Mudah-mudahan mereka mendengar, bukannya ayat Quran tu kata semoga engkau pergi berdakwah dengan dia, tak. Supaya dia dapat dengar Al-Quran sahaja dah memadai. Ini pengajaran penting, perdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebab tu juga dalam rancangan My Quran Time kita ni, kita perdengarkan ulang kali mendengarkan Al-Quran kepada para penonton supaya mereka merasa seronok dengan mukjizat Al-Quran itu tadi. Yang keduanya, kemuliaan juga yang ada kepada golongan jin ni, mereka menyampaikan kebaikan kepada orang yang berada di dalam kaum dia. Maka begitu juga dengan kita sampaikan kebaikan kepada orang lain, sampaikan dakwah, kerana setiap perkataan yang disampaikan itu mudah-mudahan akan memberikan kebaikan dan akan diamalkan, mendapat pahalanya kepada kita baik. Kalau kita tengok My Quran Time ni, maknanya kita share, mudah-mudahan orang akan dapat juga kebaikannya seperti mana kita dapat kebaikan kepada orang lain. Dan kemudian dalam ayat yang seterusnya, mereka membesarkan Allah. Ini sebenarnya satu tamparan buat orang-orang Quraisy. Dikatakan di sini wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Seakan-akan ayat ini menempelak sikap orang Quraisy. Kerana kalau Quraisy tak nak dengar, tengok ini Rasulullah kata, golongan jin sendiri dengar dakwah aku. Golongan jin sendiri beriman dengan Al-Quran. Golongan jin sendiri mengesakan Allah. Kerana Quraisy kata Allah ini ada anak. Quraisy kata Allah ini ada anak perempuan. Perhatikan apa yang diungkapkan sendiri oleh golongan jin. Golongan jin kata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Maka sesungguhnya Tuhan itu maha tinggi,
dia tidak beristeri dan dia pula tidak beranak. Malu kita dengan golongan jin, mereka pula boleh mempertahankan keimanan ataupun ketauhidan Allah Taala itu sendiri. Bahkan disebutkan juga di sini wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan sesungguhnya orang-orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas. Di sini dalam ayat yang keempat ini ada perselisihan sedikit dalam kalangan ulama. Ada yang kata bahawa perkataan safihuna ini, orang bodoh ini, bermaksud kepada iblis kerana iblis yang melampaui batas. Ada yang kata ini adalah golongan bodoh ataupun golongan-golongan yang lemah akalnya dalam kalangan golongan jin. Inilah dia perbincangan dalam sesi pertama kita. Kita sempat menyentuh dalam 4 ayat yang pertama, dan mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan awadha yang membawa maksud berlindung, iaitu perkataan berlindung yang membawa maksud berlindung ataupun pelihara disebutkan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran, dan di dalam surah Jin ini disebutkan dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat yang ke-6 ini menceritakan tentang ada golongan manusia yang berlindung, meminta perlindungan daripada golongan jin, mengenai tentang manusia yang meminta perlindungan, minta tolong dengan kumpulan jin ini. Kita akan bincangkan selepas daripada ini. Nanti kita akan sambung lagi selepas daripada itu. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Inilah petikan ayat pertama daripada surah Al-Jin, yang mana Al-Quran mengungkapkan tentang bangsa jin yang beriman. Yang mana kalau kita lihat ayat terakhir daripada surah sebelumnya Nuh, bagaimana Nabi Nuh berdoa tentang kaumnya yang menolak dakwahnya. Tapi dalam ayat pertama dan seterusnya dalam surah Al-Jin ni, bagaimana diperlihatkan, diceritakan kepada kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, yang menyebabkan golongan jin juga menjadi golongan yang beriman, yang menakjubkan apabila mereka mendengar Quranan ajaba. Kami mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca itu yang sangat menakjubkan. Maka marilah sama-sama kita yang kita mengaku sebagai beriman, kita sentiasa merasakan keindahan, mempesonakan, menakjubkan betul-betul ayat Al-Quranul Karim yang sama-sama kita baca dan kita tadabbur. Alhamdulillah. Sebelum kita nak ke bahagian yang kedua bersama dengan Prof, insya-Allah kita mengaji sedikit tajwid pada hari ini, insya-Allah. Kita lihat slide kita. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dalam ayat muka surat yang ke-572 ayat terakhir ayat 13, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Sempurnakan hukum bacaan tebal dan nipis. Dalam beberapa kalimah ini, fala yakhafu, fala yakhafu, satu dia tebal, di tengah-tengah tu kha. Bakhsan,
Kha yang mati tu tebal, sebelum dan selepasnya nipis. Wala rahaqa. Wala nipis, ra tebal, ha nipis, qaf tebal. Dia tebal nipis, tebal nipis, tebal nipis, tebal nipis. Begitulah. Jadi kita nak biar bunyi tu nampak perbezaan tebal dan nipis. Kalau tebal bunyi tebal. Nipis bunyi bunyi tebal macam tadi ke barak pula. Okey. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Biar nampak dia punya perbezaan sifat bunyi itu. 1, 2, 3. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. So kita jaga bunyi-bunyi ni memang akan bunyi indah bacaan kita. Mudah-mudahan bacaan kita ni didengari, kita seronok dengan membaca Al-Quran, apatah lagi tadabbur. Jangan semuanya tebal belaka. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Semuanya tebal belaka. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Tanya asal mana? Saya daripada utara. Patut, tapi bukan semua utara lah, bukan semualah. Kalau dia belajar, dia tak akan baca walaupun dia orang utara, walaupun dia Pantai Timur, orang Kelantan ke, dia nak leweh tu, tak. Kalau dia belajar, dia tak akan baca macam tu. Jadi jangan nipis belaka pula. Fala yakhafu bakhsan wala rahaka pun tak boleh. Yang tebal-tebalkan, yang nipis-nipiskan. Berikan hak. Sebab tu definisi para ulama tentang apa? Huruf-huruf makhraj semuanya, memberikan hak setiap huruf itu. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang keperluan ataupun kepentingan untuk kita memperbetulkan bacaan kita, mengikuti seperti mana yang telah digariskan oleh para ulama dan juga seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalau tadi kita dah melihat kepada perbincangan sesi yang pertama menceritakan tentang beberapa insiden. Apakah sebenarnya insiden yang berlaku pada ayat yang pertama sehingga ada yang kata golongan jin datang berjumpa dengan Rasulullah, curi-curi dengar ketika Rasulullah menunaikan solat subuh. Maknanya keadaannya ada dua. Ada kalanya Rasulullah tidak tahu sebenarnya golongan jin tu datang. Ada riwayat yang menyatakan Rasulullah tahu golongan jin tu datang, bahkan Rasulullah berdakwah kepada dai dan kumpulan pendakwah daripada golongan jin itu tadi, dan mereka beriman kepada Allah sekaligus memberikan satu menempelak sikap orang Quraisy yang mana mereka ini tidak beriman kepada Allah, sedangkan golongan jin sendiri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, seterusnya dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan tengok pula pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13 bagaimana mengenai tentang kisah yang diceritakan oleh golongan jin. Mereka telah ditutup daripada mencuri berita daripada langit. Sebelum kita masuk kepada perbincangan tersebut, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah jom sama-sama kita baca pada bahagian yang kedua muka surat 572 ini, sahabat-sahabat sekalian, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Sebagaimana disebut ketika sesi tajuk tadi, kita jaga huruf-huruf bunyi, sifat bunyi itu. Sifat bunyi itu dibuat dengan apa? Bunyi itu dibuat dengan apa? Dibuat dengan suara. Sebab tu kadang-kadang orang kata saya tak ada suara lah Ustaz, nak baca Quran berlagu ke nak baca bertaranum. Tapi bila bercakap ada, tu ada suara lah. Tinggal lagi kalau kita dapat bunyikan sesuai dengan bunyi disiplin dalam tajwid, walaupun tak ada lagu lagi pun bunyi kita dah bunyi sedap dah. Dentuman bunyi tu dum dum dum, bunyi tu dah bunyi sedap dah. Apatah lagi kalau kita ambil alunan-alunan yang biasa dibaca pula dalam Quran, maka menambahkan lagi keindahan Al-Quran tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami, iaitu golongan jin, telah mencuba untuk mengetahui rahsia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Inilah dia fenomena yang telah kita ceritakan tadi. Dalam riwayat Sahih Bukhari menceritakan bagaimana golongan jin melihat bahawa berita masa depan ataupun berita-berita rahsia daripada langit yang biasa mereka curi sebelum ini, mereka dapati langit telah dipenuhi dengan api-api, panah-panah api itu tadi, yang menyebabkan mereka tertanya-tanya kenapakah berlakunya keadaan sedemikian. Rupa-rupanya apabila diperhatikan telah turunnya wahyu dan telah dilantiknya seorang Nabi, sehingga menyebabkan pintu langit telah ditutup, tidak boleh diketahui dah selepas daripada itu apa yang akan berlaku, kerana kemuliaan Al-Quran itu sendiri, kerana nak menjaga kemuliaan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada manusia. Maka golongan jin sendiri sebenarnya telah mula tidak dapat melihat berita-berita rahsia daripada langit. Pada hakikatnya kelebihan golongan jin ini, maknanya dia boleh menyusup, melakukan sedemikian dan sedemikian, akhirnya menjadikan dia sebahagian daripada manusia meminta pertolongan daripada golongan jin. Yang ini kita perhatikan sebenarnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-6 tadi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan daripada golongan jin. Jadi bila golongan jin ni orang minta tolong dengan dia, dia masih merasa ataupun dia semakin merasa seronok dan dia merasa menzahirkan bertambah kederhakaan mereka kepada Allah kerana manusia meminta perlindungan dengan dirinya. Ketika menghuraikan ayat ini, Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan tentang fenomena yang berlaku. Kadang-kadang nanti kita kaitkan fenomena dengan di tanah Arab ini dengan fenomena yang berlaku di tempat kita. Apa kata Al-Imam Ibn Kathir? Al-Imam Ibn Kathir kata ada golongan jin ini dia merasa seronok kerana orang meminta tolong dengannya. Kerana dia katakan ada salah satu daripada budaya Arab, apabila mereka turun kepada wadi, mereka turun kepada lembah-lembah yang sunyi, tempat-tempat yang tidak ada orang, maka mereka akan berlindung daripada golongan jin. Mereka akan meminta perlindungan ataupun ya'udzuuna bi'azimi zalikal makan minal jan. Mereka akan berlindung, kot-kot tempat tu ada penjaganya. Maka bila dia meminta perlindungan daripada jin, seakan-akan dia telah meletakkan jin tu memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya. Maka seakan-akan dia meletakkan jin tu mempunyai kuasa kepada dirinya, satu elemen yang boleh membawa kepada kekufuran ataupun syirik kepada Allah kerana meminta sesuatu yang selain daripada Allah itu sendiri. Bahkan perkara ini turut dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir
yang mana ada budaya ataupun ada setengah ahli kabilah daripada Arab ini, apabila dia datang di satu kawasan yang sunyi, dia sedang bermusafir, datang satu kawasan yang tidak ada orang, dia takut kepada tempat tersebut, maka dia pun berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin. Dia kata, aku berlindung daripada tuan lembah ini daripada golongan jin, supaya dia menyelamatkan aku ataupun anak-anak aku ataupun harta-harta barang ternakan aku. Jadi kalau kita tengok sebenarnya insiden, fenomena, keadaan golongan Arab ini, bila dia masuk satu kawasan yang sunyi, dia meminta perlindungan kepada tuan kepada tempat tersebut. Kadang-kadang berlaku juga di tempat kita, di tanah air kita. Dulu-dulu kalau kita ingat tak, waktu kita kecil-kecil, kadang-kadang ada ibu ayah ataupun nenek-nenek kata, kalau nak masuk hutan tu, nak masuk hutan, nak kencing ke dalam hutan, kata pada cakap, datuk nenek cucu tumpang kencing dan sebagainya. Saya lihat kadang-kadang ada elemen sedemikian, sehingga menyebabkan barangkali golongan jin ini merasa kagum ataupun merasa menderhaka kerana fazaduhum rahaqa, menambahkan kederhakaan mereka kerana mereka seakan-akan diangkat oleh manusia itu sendiri. Bahkan inilah juga yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, yang menceritakan pengalaman seorang sahabat daripada kaum Ansar sendiri mengenai tentang seorang penjaga ataupun pengembala kambing, yang pada malam hari dia kelihatan seperti serigala yang cuba ambil kambing dia. Maka dia berdoa ataupun dia menyeru dengan nama perlindungan daripada golongan jin tersebut, tiba-tiba kambing dia dipulangkan kembali. Jadi sebenarnya fenomena minta tolong dengan jin ni ada, sama ada di negara Arab pun ada, di tempat kita pun barangkali ada. Maka ini golongan jin ataupun ayat Al-Quran ini kata ada dalam kalangan lelaki-lelaki daripada manusia meminta golongan pertolongan ataupun berlindung dengan daripada golongan jin, sehingga menyebabkan menambah kekufuran ataupun kezaliman, kederhakaan golongan jin ini tadi. Yang inilah yang perlu kita perhatikan, bahawa kita ketika mana kita nak melakukan sesuatu, sebenarnya perlindungan yang kita minta hanyalah daripada Allah. Kalau kita nak masuk tandas ke, kita nak buang air kan, kita kata a'udzubika minal khubthi wal khabath, katakan macam tu, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ataupun berlindung daripada segala kemudaratan hanyalah dengan Allah, kerana dengan Allah sahajalah Allah Taala akan melindungi kita. Jadi ini kita tengok bagaimana dalam ayat yang ke-6 Allah Taala mendedahkan keadaan yang berlaku dalam kalangan golongan jin dan manusia, dan Allah Taala memberitahu sepatutnya meminta perlindungan itu hanyalah dengan Allah. Dan kemudian dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 menceritakan tentang fenomena langit ditutup itu tadi, dan kita telah menceritakan pun yang mana golongan jin ni dia ceritakan kepada kita, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dia kata, dan sesungguhnya kami golongan jin ini dahulu ada tempat-tempat duduk di langit, mencuri dengar berita-berita, tetapi sekarang sesiapa yang mencuri pasti akan menjumpai panah-panah api yang membakar, yang mengintainya, yang menunggu mereka. Jadi mereka pun dah tak berani nak curi berita-berita daripada langit. Seakan-akannya memang dulu mereka ada kuasa seperti ini, boleh naik ke langit. Sebab tu sebahagian ulama berpandangan kadang-kadang dari aspek kekuatannya golongan jin ni mungkin lebih sikit daripada manusia. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak cabar golongan jin dan manusia, dari aspek fizikal Allah Ta'ala akan sebut dahulu golongan jin, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut golongan jin dahulu. Dari aspek fizikalnya, dari aspek kekuatannya, kadang-kadang Allah Ta'ala akan sebut jin dahulu. Sama juga macam kes Nabi Sulaiman pun Allah Ta'ala sebut jin dahulu. Tapi dalam bab untuk mencipta Al-Quran, ataupun dari aspek bahasa, dari aspek kognitif, dari aspek pemikiran dan sebagainya, Allah Ta'ala akan sebut dahulu ayat-ayat cabaran tu dengan menyebutkan manusia dahulu. Seakan-akannya dari aspek itu pula, maka manusia dilihat mempunyai kelebihan dari aspek tersebut. Ini adalah mengenai tentang bagaimana sifat golongan jin sebelum ini mengetahui berita langit, tetapi atas membesarkan kemuliaan Al-Quran tertutuplah segala pintu langit tersebut. Dan juga disebutkan dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 tentang karakter golongan jin ini. Ada karakter dia ataupun ada dia punya kriteria dia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-11, golongan jin sendiri menceritakan, wa inna minna salihun wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya ada di antara kami ini orang yang soleh. Maknanya ada juga jin yang baik,
dan ada juga jin yang tak baik, yang kurang sedikit dia kata kat sini, dan ada pula yang sebaliknya, maknanya yang tidak soleh lah, yang soleh yang baik ada sama macam manusia, dan kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Sebab itulah yang ayat yang penghujung yang kita dapati pada hari ini, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Golongan yang baik ini apabila mereka mendengar petunjuk daripada al-Quran, mereka beriman terus kepadanya. Yang ini saya teringat sebuah kisah daripada hadis riwayat al-Imam Tirmizi yang mana Rasulullah membacakan al-Quran kepada para sahabat. Saya kira sebenarnya yang ini adalah ayat al-Quran ataupun penafsirannya daripada surah Ar-Rahman. Kerana dalam surah Ar-Rahman itu Allah Taala ulang banyak kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kau nak dustakan? Mana lagi nikmat yang kau nak dustakan? Satu hari Rasulullah keluar bacakan surah Ar-Rahman ini kepada para sahabat. Tetapi para sahabat mungkin macam saya lah ataupun mungkin macam kita semua, bila dengar Quran tak terasa apa-apa. Jadi Rasulullah tersentuh. Rasulullah marah ataupun Rasulullah sedih. Kerana Rasulullah kata qara'tuha lailatal jin. Dia kata qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni. Aku baca surah Rahman ini kepada golongan jin pada malam aku bertemu dengan golongan jin, fakanu ahsana mardudan minkum. Golongan jin ni lebih cepat respon. Setiap kali aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, golongan jin akan kata la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib. Tidak ada nikmat kau yang kami dustakan wahai Allah. Tidak ada nikmat kau yang kami dustakan ya Allah. Perhatikan di sini Rasulullah menegur para sahabat. Rasulullah kata malam aku bertemu dengan golongan jin, mereka dengar al-Quran, mereka beriman, mereka terus kata kami tak mendustakan nikmat engkau. Tapi malam ni aku bacakan kepada kamu surah Ar-Rahman, kamu tak tersentuh. Rasulullah puji golongan jin. Rasulullah kata ahsana mardudan minkum, lebih cepat interaksi, lebih cepat reflect apabila mendengar ayat al-Quran. Ini yang kita belajar daripada golongan jin ini, bagaimana apabila kita mendengar Quran, cuba kita bertadabbur, cuba kita memerhatikan isi kandung al-Quran, dan cuba kita menghayati apakah pengajarannya supaya kita boleh mengamalkannya dan memperbaiki hidup kita dan diri kita dengan bimbingan al-Quran. Inilah dia tuan-puan beberapa pengajaran yang boleh kita pelajari daripada suratul jin ini, tentang bagaimana golongan jin ini ada golongan yang baik, ada golongan yang tidak baik. Golongan jin ni cepat beriman kepada al-Quran, sebahagian mereka juga tidak beriman kepada al-Quran. Golongan jin ini adalah golongan yang menyampaikan dakwah kepada kaum dia. Malu kita dengan golongan jin tak menyampaikan dakwah kepada orang lain, tak menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sedangkan golongan jin ini sendiri datang bertemu dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah dan menyampaikan kebaikan kepada kaum mereka itu sendiri. Baik, itulah dia pengajaran ataupun secara umumnya pelajaran kita pada hari ini daripada halaman 572 mengenai tentang surah Al-Jin ini. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan resolusi. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan selepas daripada ini? Yang pertama, segera bertindak tinggalkan kejahilan dan dosa maksiat setelah tahu kebenaran syariat seperti yang dilakukan oleh golongan jin itu tadi, beriman terus. Yang kedua, tidak meminta bantuan dan perlindungan kepada makhluk lain seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-6. Dan yang ketiganya, manfaatkan nikmat pendengaran untuk perkara yang betul, perbanyakkan mendengar ayat-ayat suci al-Quran. Itulah dia resolusi tindakan yang boleh kita lakukan selepas daripada pengajian kita pada hari ini. Bagi memberkati pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidna ilayka ghayr maftunin. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa melakukan amal ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami istiqamah pada jalan yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan maksiat ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman kami ya Allah, kekalkanlah hidayah di atas petunjuk-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan silap laku kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang mana sudah pasti nak lagi kalau boleh dengar lagi ayat-ayat Al-Quran bicara tentang surah Al-Jin ni. Kerana itulah kita diciptakan, disebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk menyembah dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Saya menjemput semua sahabat-sahabat untuk sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran, turut menyumbang, memberi manfaat kepada ummah dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi, sehingga kita sentiasa dimuliakan dengan Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal.